Cakaplah. Jakim.tv menyatukan ummah global. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita menghirup udara Allah di pagi yang nyaman ini. Pada waktu ini, waktu yang Allah SWT telah bertanya kepada hamba-hambanya, Ainal mustaghfir? Di manakah orang yang meminta keampunan? Nescaya aku beri keampunan kepada mereka. Di manakah orang yang bertaubat? Nescaya aku menerima taubat mereka. Pada waktu sahar, ataupun disebut dengan nama waktu sahur, pada waktu ini Allah SWT membuka seluas-luasnya pintu rahmat untuk menerima taubat dan mengampuni dosa hamba-hambanya yang telah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang mulia ini juga adalah merupakan waktu orang-orang yang saleh, sama ada di zaman dahulu atau di zaman sekarang, telah menghidupkan waktu ini dengan beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah Allah SWT telah memuji mereka. Sebagaimana yang ayat selalu kita dengar dan selalu kita ikuti bacaan yang dibaca oleh imam-imam, sama ada di masjid ataupun di surau pada pagi hari Jumaat, iaitulah dalam surah Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka telah bangkit daripada tempat tidur mereka. Tempat tidur yang disayangi, tilam yang empuk, kain selimut yang tebal. Dalam suasana kedinginan pagi ini, mereka telah meninggalkan semua ini. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, telah menyeru Tuhan mereka, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut kepada Allah dan tamak, sangat ingin kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat syurga Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di suasana yang begini baik, dan kita ini pula dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai salah seorang daripada penganut agama Islam yang suci ini. Ini adalah merupakan nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita menjadi seorang muslim. Kerana inilah sentiasa kita dengar, ya ayuhan nas taqu rabbakum. Allah SWT telah merintahkan kepada kita supaya takut kepada Allah SWT. Dalam ayat lain disebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu takut pada Allah SWT dan jangan kamu mati kecuali setelah benar-benar kamu telah menjadi orang-orang Islam yang ikut patuh kepada Allah SWT. Apabila kita sebut kita ni sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang muslim, kalau ditanya kepada kita, kita orang Islam, dalam kad kenalan kita ditulis beragama Islam, alhamdulillah. Tetapi apa makna Islam? Apakah hakikatnya kita beragama dengan agama Islam? Karena di saat mutaakhir ini, ramai kita lihat di kalangan sama ada orang muda ataupun orang tua. Ini yang menyedihkan kita. Apabila ditanya, kamu sebagai siapa? Orang Islam. Tetapi apa itu Islam? Ramai juga yang tidak terjawab soalan sedemikian. Apalagi kalau kita nak tahu apa itu hakikat beragama yang sebenarnya. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita bahawasanya manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu tujuan yang cukup besar. Suatu tujuan yang murni, suatu tujuan yang cukup agung. Bahawasanya manusia ini tidak dijadikan wa ma khalaqnakum abatha. Allah Taala mengatakan, kami tidak jadikan kamu ini sia-sia begitu sahaja hidup, menunggu mati, kemudian selepas daripada mati kamu dibiarkan begitu saja. Tidak, kalla. Tidak sama sekali. Manusia ini dijadi dengan mempunyai tujuan yang baik, mempunyai asas yang kuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia. Aku tidak cipta jin dan manusia
kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Bila kita sebut tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah maksud ibadat itu? Apakah ibadat ini yang kita faham sehari dua ini? Bahawa ibadah ini hanyalah semata-mata sembahyang, semata-mata bila datang bulan Ramadan kita berpuasa, apabila ada harta kita keluarkan zakat, apabila kita sudah masuk ke dalam kota kita daftar dengan tabung haji, kita hanya pergi ke Mekah. Itu sahajakah maksud beragama Islam? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebahagian daripada ajaran agama Islam yang menjadi asas kepada rukun Islam yang 5, yang bermula daripada syahadatul la ilaha illallah, bermula daripada kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebut, kita mengucap kalimah syahadah, apakah artinya kita mengucap dua kalimah syahadah? Apakah mengucap dua kalimah syahadah ini bermakna kita hanya semata-mata apabila kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita sudah confirm sebagai seorang Islam, sudah confirm sebagai seorang yang telah melaksanakan ajaran Allah, mengikut perintah Allah dan Rasul? Tidak. Mengucap dua kalimah syahadah mempunyai kelebihan yang tinggi, kelebihan yang besar, kerana ianya menjadi pintu masuk kepada Islam. Kalau seorang itu tidak mengucap dua kalimah syahadah, bermakna orang ini belum Islam, orang ini belum lagi menjadi seorang Muslim. Tetapi setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, maka hakikat mereka ini telah mengakui dengan lidahnya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, disembah, diibadah, diminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah yang dikirim khas ke alam ini, ke dunia ini, ke bumi ini sebagai pemimpin kepada manusia dan juga jin. Apabila disebut di sini, maka di mana syarat yang kedua selepas daripada kita mengucap dua kalimah syahadah dengan lidah kita, hendaklah kita tasdik dengan hati kita. Kita mesti memperakui dengan hati kita apa yang diucap oleh lidah. Kemudian syarat yang ketiga, hakikat yang ketiga, iaitulah kita mesti melaksanakan apa yang kita ucap ini, mesti kita laksanakan, merealisasikannya, mentahqiqkannya melalui anggota kita. Kalau kamu seorang Islam, rukun Islam yang pertama kamu telah akui, maka datang rukun Islam yang kedua, iaitulah sembahyang 5 waktu. Kalau seorang ini mengaku dia seorang Muslim, tetapi sembahyangnya cuai, diabai semuanya, bila senang sembahyang atau langsung tidak bertemu dengan salat, maka orang ini, sebahagian ulama mengatakan, mempertikaikan keislaman mereka. Orang ini pada hakikatnya tidak beragama, walaupun mereka mengatakan mereka beragama. Demikian juga orang yang tidak melakukan puasa, orang yang tidak melakukan zakat, dan orang yang tidak melakukan haji apabila mereka mempunyai kemampuan dan telah cukup syarat-syarat kemampuan yang tersebut. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara penjelasan ringkas hakikat beragama. Apabila kita mengakui dengan lidah, tasdik dengan hati, anggota yang menjadi lambang kepada apa yang ada dalam hati kita. Perkara dalam hati adalah merupakan perkara yang kita tidak nampak. Contohnya, seorang ini sayang kepada anaknya. Dia beritahu anak, bapa sayang kepada anak. Tetapi mana tanda sayang bapa? Tak ada kasih sayang yang diberi, tak pernah bawa anak ni pergi membeli belah, pergi berehat, beli hadiah-hadiah, tidak. Itu pengakuan anak pun mungkin tak boleh terima. Demikian juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengaku kita beragama Islam, kita mengaku kita beriman kepada Allah, berasul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuntutan dalam agama ini mesti kita laksanakan. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha hikmah yang maha agung, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan salat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Kenapa? Kerana salat ini berulang kali, setiap hari ada 5 salat yang mesti dilakukan, kecuali kepada mereka yang diberi keuzuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang-orang yang orang perempuan yang dalam keuzuran, dan orang musafir yang diringankan daripada 4 menjadi 2, daripada waktu yang 2 boleh dicampur pada 1. Itu sahaja. Jadi kalaulah hakikat kita mengakui kita beragama tetapi kita tidak salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat. Di antara tanda hubungan di antara kita dengan orang yang bukan Islam, salat. Sesiapa yang tidak melakukan salat, orang ini telah dianggap tidak lagi ada hubungannya dengan Islam. Itu dalam masalah ibadah. Hakikat kita beragama dalam masalah muamalat pula. Apakah muamalat, kerja buat kita halal ataupun haram? Atau kita rempuh sahaja. Orang kata ini perkara haram, tak apalah asal kita dapat dahulu.
Orang kata ini halal, itu sepatutnya yang kita ambil. Demikian juga dalam pergaulan kita, pergaulan bebas yang dibuat.